Assalamualaikum, nama saya Tengku Syarifat Amira binti Tengku Azlan, nombor matrik 260880. Kementerian Kesihatan Malaysia adalah satu organisasi yang berperanan untuk memajukan dan menyelidik soal kesihatan di Malaysia. Banyak kempen atau program yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam membantu rakyat dalam menyediakan kemudahan kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia berfungsi meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia melalui formula-formula polisi yang efisien dan cekap serta memantau perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi kesihatan. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia berperanan membantu individu untuk mencapai satu taraf kesihatan yang baik supaya membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif dan menyediakan perkhidmatan dari segi pencegahan, rawatan dan pemulihan yang efektif dengan memberi tumpuan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Kementerian Kesihatan Malaysia juga berperanan bagi mengembangkan sektor penyelidikan dan pembangunan kesihatan. Memang tidak salah lagi bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai fungsi dan peranan yang banyak dalam membantu rakyat Malaysia, terutamanya organisasi dalam memajukan taraf kesihatan Malaysia. Banyak organisasi yang meminta khidmat nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, sebagai contoh masalah kebersihan. Ini terbukti Kementerian Kesihatan Malaysia memainkan peranan penting dalam negara, terutamanya dari segi kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia berperanan dalam penyelidikan, memantau semua aspek perancangan dan pembaikiannya, menilai apa yang berkesan dan apa yang tidak, menyimpan rekod-rekod dan mengumpul fakta-fakta, membentuk hipotesis, uji dan memperbetulkan dan mencari fakta-fakta tambahan mengenai publik dan media. Keselamatan makanan bermaksud makanan tersebut hendaklah bersih daripada toksin, racun, kuman berbahaya dan bersih daripada segala najis serta bahan buangan yang lain. Makanan yang tidak bersih seringkali mengandungi bahan-bahan yang berbahaya atau bakteria yang boleh menyebabkan penyakit bawaan seperti taun, typhoid, keracunan makanan, penyakit kuning iaitu hepatitis A dan lain-lain. Kementerian Kesihatan Malaysia mengadakan kempen kesedaran kebersihan ini bagi memberi pendidikan kepada masyarakat dan organisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Selain itu, kempen kesedaran ini berperanan dalam membincangkan hal-hal yang penting dan kritikal yang berlaku dalam masyarakat serta mengajar organisasi tentang asas-asas dalam penjagaan kebersihan. Kempen ini dilakukan bagi menambah baik imej syarikat McDonald, meningkatkan dan mengembangkan persefahaman bersama antara organisasi dengan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Umi Atira binti Yusri. Di sini saya akan menerangkan penyataan masalah yang terdapat pada waktu kempen kesedaran kebersihan yang dijalankan oleh kumpulan saya. Okey, antara masalah yang dihadapi ialah pihak kesihatan menemukan satu bakteria yang terdapat pada skrin sentuh yang berada di restoran sebuah restoran franchise iaitu McDonald. Bakteria tersebut dinamakan Staphylococcus yang mana ia boleh menyebabkan keracunan pada darah dan juga menyebabkan sindrom kejutan toksik. Okey, bakteria-bakteria ini sangat berbahaya terutama sekali kepada pelanggan disebabkan pelanggan juga menggunakan mesin skrin sentuh tersebut. Okey, bagi memastikan bakteria ini tidak tersebar dengan luas dan tidak tersebar kepada pelanggan-pelanggan yang disayangi, pihak-pihak pekerja wajib membersihkan sentiasa skrin-skrin tersebut kerana bakteria tersebut boleh berada di skrin sentuh tersebut bukan hanya sehari tetapi berhari-hari. Okey, jadi memang kepentingan tanggungjawab bagi setiap pekerja-pekerja untuk menjalankan pembersihan pada skrin tersebut sentiasa dengan menggunakan alkohol atau sanitize dengan apa-apa jenis bahan yang terdapat alkohol, kerana alkohol boleh menyakumankan bakteria atau virus yang terdapat pada sesuatu. Nama saya Siti Rafatihah binti Yahya, nombor matrik 266356. Okey, sekarang saya akan terangkan objektif kempen kesedaran kebersihan ini diadakan.
Objektif yang pertama adalah merancang, melaksanakan, memimpin program, kerjasama serta mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. Hal ini dapat melatih diri untuk lebih berkeyakinan untuk melaksanakan sesuatu projek ataupun program. Objektif yang kedua iaitu kempen ini diadakan untuk menyelesaikan masalah kebersihan yang dilalui oleh McDonald yang dikaji oleh beberapa pihak dalam menangani isu kebersihan McDonald. Objektif yang seterusnya ialah membantu organisasi dan publik memahami betapa pentingnya kebersihan dan akibat tidak menjaga kebersihan. Okey, objektif yang terakhir adalah menambah baik imej syarikat McDonald yang disebabkan oleh Assalamualaikum kebersihan. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad Syafiq bin Manzur. Nama matrik saya 266659. Hari ini saya ingin menerangkan perancangan perhubungan awam yang dijalankan oleh kumpulan kami, iaitu kempen kesihatan. Okey, bagi organisasi, Kementerian Kesihatan Malaysia menyasarkan organisasi sebagai golongan sasaran yang pertama kerana organisasi ini akan bertanggungjawab dalam permasalahan yang dihadapi sekira berlakunya permasalahan. Organisasi seperti McDonald juga perlu mendapat khidmat nasihat kesihatan dari segi keselamatan dan kualiti makanan. Organisasi juga perlulah berkomunikasi dengan KKM, iaitu Kementerian Kesihatan, bagi mencapai matlamat yang dikehendaki oleh KKM. Bagi masyarakat juga memainkan peranan penting dalam permasalahan ini kerana masyarakat merupakan pelanggan. Okey, pelanggan ni ingin memesankan order, dia akan order dalam skrin sentuh. Skrin sentuh itu juga merupakan masalah kebersihan bagi restoran tersebut. Dengan adanya kempen ini, masyarakat boleh lebih berhati-hati dan lebih peka terhadap kebersihan. Okey, melalui tema kesedaran kepada kebersihan, kempen ini bermatlamatkan mengalakkan penglibatan masyarakat dan organisasi seperti McDonald dalam penjagaan kesihatan dan mempunyai misi untuk membantu semua golongan masyarakat mencapai dan mengekalkan sesuatu taraf kesihatan bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. Dari aspek pengurusan sumber manusia, KKM telah menyediakan pegawai perkhidmatan yang cukup bagi menjalankan kempen ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai-pegawai KKM. Pengisian pegawai perkhidmatan telah diberikan penekanan oleh pihak pengurusan dan telah dilaksanakan mengikut penjawatan yang diluluskan oleh bahagian pengurusan dan memberi tumpuan mengikut keutamaan dengan mengambil kira beban tugas semasa berdasarkan sasaran kerja yang ditetapkan. Pengurusan sumber manusia berfungsi untuk menguruskan penjawatan, perkhidmatan dan latihan dalam perkhidmatan untuk semua anggota Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertugas. Selain itu, pengurusan sumber manusia menguruskan urusan kewangan berdasarkan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan bagi merancangkan kempen ini kemudahan kesihatan. Pengurusan sumber manusia juga mengurus dan menyelenggara prasarana sistem maklumat dan menyediakan perkhidmatan kaunseling dan program latihan yang mantap kepada anggota Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, bagi peluang capaian sasaran ini seperti menyimpan rekod, mengumpul fakta-fakta digunakan pada masa hadapan. Selain itu juga ia dapat mendatangkan manfaat yang memaksimumkan mungkin kepada golongan sasaran bagi contoh organisasi dan masyarakat. Banyak manfaat yang boleh didapatkan dari kempen ini. Maka dengan itu, kempen ini dijalankan bagi membuka mata masyarakat dan membantu organisasi memahami betapa pentingnya kebersihan
dan akibat sekiranya tidak menjaga kebersihan selain menambah baik imej syarikat McDonald yang disebabkan oleh kebersihan. Okay, Assalamualaikum dan nama saya Abdul Fizal bin Nuim, nombor metrik 266503. Saya akan bersambungan untuk perancangan perhubungan awam dari segi strategi. Semestinya kempen ini tidak menarik sekiranya tidak mendapat sambutan yang hangat. Bagi memeriahkan lagi kempen ini, bahagian publicity Kementerian Kesihatan Malaysia telah menarik orang ramai untuk menyertai kempen ini dengan mempromosikan kempen ini menggunakan media massa sebagai ejen untuk menyebarkan maklumat tentang kempen kesedaran kebersihan. Pada hari ini, lebih dari 2.8 million orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga mudah digunakan dan boleh menyasar lebih banyak target. Mereka telah membuat poster dan menyebarkannya di semua jenis media massa dan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, sosial radio, surat khabar dan premis McDonald di seluruh Malaysia. Bagi menaik minat masyarakat luar, pihak publicity telah menyediakan beberapa cenderati bagi sesiapa yang hadir pada hari kempen tersebut dijalankan. Brosur yang juga digunakan bagi menyampaikan maklumat tentang kesihatan kepada orang ramai ketika kempen yang dijalankan. Pada sebelum hari kejadian, mereka memasang iklan sepanduk di sekitar kawasan berdekatan dan di cawangan McDonald di seluruh Malaysia. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia juga merancang sesuatu acara khas termasuk membuat pertunjukan dan permainan khas sebagai selingan aktiviti bagi menarik minat orang ramai untuk menyertai kempen ini. Terdapat juga aktiviti kanak-kanak yang boleh sertai seperti pertandingan berwarna, persembahan silat mata dan lain-lain. Bagi memudah urusan rakyat membayar saman, pihak kementerian menjemput Jabatan Pengurutan Jalan dan Jabatan Pertahanan Awam iaitu JPAM untuk membuat pameran di sekitar kempen. Langkah seterusnya ialah taktik. Pada hari kempen dijalankan, pihak kementerian menyebarkan brosur di sekitar kawasan untuk menyebarkan ilmu tentang kebersihan dan makanan yang selamat. Di dalam brosur tersebut menunjukkan 5 panduan untuk makanan yang sihat seperti jaga kebersihan, mengasingkan makanan mentah dari makanan yang sudah dimasak, masak dengan cara yang betul, simpan makanan yang suhu pada yang selamat dan gunakan air dan bahan mentah yang selamat. Di setiap panduan tersebut tunjukkan cara dan akibat sekiranya tidak menjaga kebersihan. Selain itu, di dalam brosur ini juga menunjukkan 7 langkah membasuh tangan dengan betul untuk membasmi kuman yang berada di tangan. Berikut merupakan contoh. Pihak kementerian telah menyebarkan poster di semua laman sosial untuk memaklumkan tentang program yang akan berlangsung. Dalam poster tersebut terdapat masa, tarikh dan tempat program dijalankan. Turut menunjukkan jemputan yang hadir pada hari tersebut. Sepatutnya juga pamerkan di sekitar kawasan untuk memberitahu orang ramai mengenai program yang kami akan dijalankan. Langkah seterusnya ialah dalam membuat anggaran pembelajaran, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah meletakkan pembelajaran secara strategi untuk memudahkan lagi program yang berjalan iaitu dengan meletakkan kos yang tinggi dalam program ini. Ini termasuk dalam semua konteks yang bakal dilakukan Kementerian Kesihatan dan organisasi bagi pelancaran program ini. Kementerian Kesihatan juga memberi sumbangan sebanyak RM7,000 Malaysia bagi melaksanakan program tersebut. Berikut merupakan sumber pendapatan dan pembelanjaan bagi menjayakan kempen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Emilia Hani binti Anasko dan nombor metrik saya 266748. Saya akan menceritakan tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam meningkatkan dan mengembangkan persefahaman bersama antara organisasi dengan masyarakat serta memperkuatkan hubungan. Seterusnya adalah organisasi perlu mengikut langkah-langkah yang efektif dan bersama-sama dengan segelintir pihak yang berkenaan dalam menangani sesuatu isu yang serius. Seterusnya ialah organisasi juga perlu mengkhususkan sesuatu isu dan perlu memberi kepercayaan kepada pihak yang lain juga dalam membantu menyelesaikan isu tersebut.
Dan akhir sekali adalah organisasi perlulah bertindak dengan cepat dan teratur agar masalah yang kritikal dan serius dapat dihadapi dengan mudah dan ditangani dengan cara yang memberangsangkan. Sekian, terima kasih.